Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar kawan-kawan semua? Ini percubaan saya pertama untuk menggunakan OBS Studio untuk training kita pada hari ini. Yang ini training saya rekodkan supaya kawan-kawan dapat belajar dan seterusnya dapat fahami dengan lebih baik. InsyaAllah lepas-lepas ni saya akan banyak lagi buat rekod lah. Okay, now hari ni kita nak belajar tentang takaful term 80, which is kita punya produk utama kita lah, produk utama dalam Zurich Takaful. Okey. Okey, now takaful term 80, produk utama dalam Zurich Takaful ni, dia adalah sejenis takaful hayat lah. Takaful hayat ni maksudnya dia memberikan life protection, life takaful protection yang berkaitan dengan trigger event dekat dalam kita punya kehidupan lah. Seperti contoh meninggal dunia, musibah meninggal dunia, musibah lumpuh kekal, musibah terkena salah satu daripada 36 sakit kritikal, alone hospital. Kemudian kita ada manfaat kemalangan, dan kemudian kita ada juga manfaat yang berkaitan dengan khairat, dan kita ada juga perkara yang berkaitan dengan cash value sikit. Dia adalah OL product, dia ada cash value, maknanya dia ada pelaburan sikit. Okey. Takaful term ni dia bila kita cerita pasal takaful hayat life protection takaful, saya selalu ceritakan life protection takaful ni banyak dia punya kegunaan lah. Ini dipanggil asas basic life protection takaful. Jadi life protection takaful ni kita jenamakan dia dekat luar ataupun dekat masyarakat awam supaya mudahkan dia faham tentang kepentingan life protection life takaful protection ni ataupun takaful hayat ni dengan benda-benda seperti contohnya income protection. Memang betul pun dalam financial planning punya ni memang income protection adalah keutamaan lah. Jadi plan ini adalah salah satu plan yang kita gunakan sebagai income protection plan, sebagai perlindungan gaji. Perlindungan gaji perlindungan gaji. Takaful perlindungan gaji. Yang inilah perlindungan gaji. Banyaklah idea tentang takaful perlindungan gaji ni. Kemudian ada juga sebagai income replacement, sebagai penggantian pendapatan kalau saya salah eja tu minta maaf penggantian pendapatan Okey, inilah adalah kepentingan takaful yang utama. Betul tak? Apa lagi? Kita juga life protection takaful seperti contoh produk takaful tahun 80 ni, dia juga boleh digunakan sebagai asset protection. Asset protection. Sebagai asset protection. Ataupun sebagai debt cancellation. Itu dia. Sebagai untuk cover hutang lah. Sebab semasa berlakunya trigger event, musibah-musibah seperti yang kita sebutkan dekat atas tadi, maka dia boleh menyebabkan seorang tu kehilangan pekerjaan. Bila hilang pekerjaan, hutang bank tetap kena bayar Makan minum tetap kena bayar. Duit api, duit elektrik, duit macam sekarang ni internet tetap kena bayar. Anak-anak tetap kena terus hidup, makan dan juga belajar, betul tak? Kalau tak, keluarga you akan muflis lah. Bukan saja muflis, keluarga you tak ada masa depan, hilang masa depan. Apatah lagi anak-anak dan juga isteri bergantung kat you. Dan juga sebagai gantian pendapatan, bayangkan suami isteri bekerja, suami lumpuh, suami hilang pekerjaan, isteri pun hilang pekerjaan sebab isteri akan terpaksa menjaga suami. Begitulah sebaliknya. Jadi gantian pendapatan dua-dua orang yang hilang ni disebabkan salah seorang kena lumpuh kekal. Inilah dia menggunakan takaful. Hanyalah takaful saja yang bertugas sebagai fast and bulk cash Maksudnya yang bagi duit yang segera kepada anda semua. Kerajaan tak bagi duit besar dan juga segera kepada anda. Anda kena mohon, even zakat sekalipun anda kena mohon, kena buktikan bahawasanya anda memang tiada pekerjaan dan semua sebagainya. Tapi untuk takaful, disebabkan takaful hayat bila kita ada ambil takaful hayat, maka inilah kepentingan dan keutamaan dia. Jadi produk takaful hayat ni salah satu yang kita banyak gunakan dekat dalam Zurich Takaful, nama dia takaful term 80. Ini supaya saya dapat fahamkan kepada kalian kegunaan dan keutamaan untuk kita pakai takaful hayat. Okay, dalam masa yang sama juga, kalau tuan-tuan ingat,
kita ada berikan juga kepada tuan-tuan takaful 9 dalam 1 dan takaful 6 dalam 1. Takaful hibah. Okey, ni satu lagi idea lah sebagai hibah takaful sebagai hibah takaful. Sebagai hibah takaful ni, sebab apa kepentingan hibah takaful ni? Sebab hibah takaful ni bila sesuatu takaful tersebut, bila sesuatu takaful hayat tersebut dihibahkan, maka penamaan hibah tu adalah pemilik mutlak bila berlaku trigger event lah. Dia panggil hibah bersyarat Maknanya pampasan ataupun manfaat kematian, manfaat meninggal dunia tu, katakanlah 500,000 kita ambil, maka kita meninggal dunia 500,000 tu kita dah namakan siasat semasa kita hidup, penamaan hibah kepada isteri kita. Maka isteri kita sajalah yang dapat 500,000 tu. Ni you kena faham lah. This the ideas lah. Jadi kalau you tengok hibah takaful ke whatsoever dekat luar sana tu yang dipromosikan oleh konsultan takaful, tak kisah syarikat apa sekalipun, maka dia sebenarnya mempromosikan takaful hayat lah. Dan takaful hayat ni kegunaan dia seperti yang saya sebut tadi lah, sebagai hibah takaful, asset protection, debt cancellation, income protection. Ini adalah benda-benda yang penting lah. So that's why kita punya consultation kepada klien kita mesti menjurus ke arah perkara-perkara macam ni. Dan storytelling dia sebagainya tu ataupun kaedah untuk kita fahamkan masyarakat luar tu adalah cara dia kan. Jadi sebab tu kita pada hari ni nak kena faham produk, nak kena faham konsep jugalah. Okey, nak kena faham produk, nak kena faham konsep supaya kena ingat kita punya tugas. Saya selalu ingatkan kepada saya punya klien dan juga saya punya ejen dan juga kepada diri sendiri. Kita ni bertindak sebagai connecting the dot. Ejen takaful ni dia bertindak, konsultan takaful ni dia bertindak sebagai connecting the dot. Ada dot 1, ada dot 2 dan ada dot tengah-tengah. Kita ni kat tengah-tengah lah. Connecting antara apa? Antara company. Okay, company ada sediakan plan atau produk yang sangat bagus lah. Seperti contohnya takaful 80. Kita ni selaku konsultan akan sampaikan plan atau produk atau desainkan juga, design ikut keperluan diorang kepada customer. Jadi dia ada 3 C. Company, consultant, customer. Itu saya suka. Jadi sebenarnya bila kalian faham tentang perkara ni, jadi kalian akan nampak, oh sebenarnya tugas aku adalah sebagai orang kata apa, memahamkan customer, membantu diorang untuk fahamkan keperluan diorang dan bantu diorang untuk sign up. Serta seterusnya after sales service lah, bantu diorang untuk fahamkan, bantu diorang untuk fahamkan ahli keluarga diorang tentang okey ni polisi ni hibah, polisi ni ada khairat, polisi ni ada manfaat kemalangan dan sebagainya. This is the beauty of consultation dalam takaful. Seperti saya cakap, tugas kita sangat mulia. Jadi first kali you all kena, ni sebagai motivation sikit lah, walaupun training pada hari ni yang saya buat pada dalam video ni adalah training more on kita panggil apa, more on technical, tapi ni sebagai motivasi bagi kita semua lah. Kita ni sebagai pembantu dan penyelamat diorang. So you designkan diri you, marketkan diri you sebagai penyelamat orang. Sebab the company will never touch the client. Diorang tak akan tahu, diorang tak akan pergi direct to the end user. Kitalah yang orang yang akan fahamkan how beautiful, how important life protection, takaful hayat bernama Term 80 ni kepada anda. Okey now. Kalau perasan dekat dalam Badak Empire kita ada sediakan kepada kalian packaging, betul? Packaging. Okey, bagi yang macam baru mula-mula, dia mungkin nak cepat fahamkan kepada customer dia, nak fahamkan dekat diri sendiri, maka that's why kita wujudkan packaging tu supaya you all tak payah lagi nak busy untuk buat that quotation yang mana kita design sendiri. Untuk takaful 80 sebenarnya kita design sendiri. Tetapi di peringkat agensi dah sediakan bahan-bahan tu kan untuk usia-usia tertentu tu dengan kadaran RM85, RM100, RM150 dengan RM200. Ada 4 package yang kita dah sediakan ikut kepada customer punya keperluan dan juga kemampuan. Bila bincang-bincang, bang saya rasa saya RM100.5 yang mampu, so you bagi yang RM100.5. Bang, saya rasa saya mampu RM200 sajalah. Kita bagi yang RM200. Betul tak? Dan semua tu telah pun dipackagingkan. Itu untuk kemudahan lah. Pun begitu, hari ni kita nak faham juga macam mana packaging tu dibentuk. Ataupun kita nak buat customize punya quotation. Boleh tak? So inilah tugasan kita. Customize quotation. Kita nak buat customize quotation. Okay, customize quotation ni kenapa penting? Bila you buat customize quotation,
Barulah kita panggil betul-betul kita memenuhi keperluan customer, betul tak? Itu tujuan dia lah. Jadi customized quotation ni biasanya kita akan buat menggunakan konsep income protection. Income protection takaful, sebab ramai orang kat luar sana belum ada gantian pendapatan lagi ataupun pelindungan pendapatan lagi pelindungan pendapatan takaful Sebab tu that's why you banyak sangat dengar cerita pasal seseorang kena stroke and then family dia seorang tu kena stroke and then dia punya keluarga putus pendapatan dan ataupun dia dia meninggal dunia, keluarga putus pendapatan. You akan nampak cerita-cerita macam ni lah. Kita nak elak benda macam tu berlaku lah pada orang sekeliling kita. Especially kita punya keluarga, adik-beradik you punya mak ayah, you punya adik-adik, you punya parents, you punya keluarga, you punya pakcik-pakcik, you punya sepupu-sepupu. Okay? Berlaku benda tu dekat keluarga kita, berapa banyak yang you boleh bagi duit? Contoh, cuba fikirkan adik-beradik kita seorang ni tak ada takaful, dia lumpuh kekal. Saya nak tanya lah, ni saya akan jawab kat diri sendiri lah. Berapa banyak you boleh bagi duit kepada dia orang? Saya sendirilah, adik-beradik saya ada 5 orang, so 4 orang dah bekerja. Saya secara jujurnya 1,000 pun saya mungkin berasa berat kan. 1,000 tu mungkin boleh lah untuk permulaan, tapi 1,000 setiap bulan boleh you bagi? Tak boleh. So that's why we need a fast and bulk cash yang dicipta melalui kerjasama di kalangan ahli peserta takaful. Ini saja, malah nak sediakan solution ni sangat murah. Sangat murah kan? Sangat murah berbanding kita menyimpan sendiri setiap tahun. Saya akan tunjukkan. Okay, so income protection takaful, perlindungan pendapatan, secara basis dan mudahnya, cara untuk kita tahu kira keperluan seseorang itu adalah dengan menggunakan kaedah mengetahui fact finding tentang dia punya pendapatan. Contoh, seorang lelaki yang berpendapatan RM2,000 sebulan saya beritahu RM2,000 sebulan. Okey. RM2,000 sebulan. Dia bawa kepada keluarga dia RM2,000 sebulan. Bagi mak ayah dia makan, bagi isteri. Umur dia katakanlah 30 tahun. 30 tahun RM2,000 sebulan baru mula bekerja mungkin. And then berapakah? Ni soalan lah, berapakah keperluan dia? Ni. Berapakah keperluan? Kita panggil IP lah income protection dia. Berapakah keperluan income protection dia? Ni kita nak kira selaku konsultan. Jadi ini antara kaedah yang financial planner bagi tahu, iaitu pertama sekali bila kita mestilah menggantikan pendapatan dia semasa dia meninggal dunia 10 tahun gaji. Ni dia 10 tahun gaji. Maksudnya pendapatan dia 2,000 sebulan, maknanya setahun 24,000. Darab dengan 10 tahun, so 240,000. Inilah dia ideal ideal bagi dia. Yang kedua, kalau dia kena lumpuh kekal, kalau dia kena disability pun sama 10 tahun gaji. So bersamaan dengan 240,000. Ini ideal lah. Yang ketiga, kalau dia terkena sakit kritikal. Ni sakit kritikal. Ada 36 jenis sakit kritikal yang dilindungi dalam takaful term 80 ni. So kita gantikan pendapatan dia 3 tahun gaji. Jadi kalau 3 tahun gaji bagi yang 24,000 ni berapa? 24 kali 3. So lebih kurang 72,000 lah. 72,000 lah. Okey. Ini yang utama. Ini income protection yang utama. Kemudian kita boleh tambah lagi macam saya cakap kita boleh tambah dengan yang keempat. Ada 4 yang utama. Yang keempat ni, kalau macam kata dia ni masuk hospital selama berbulan-bulan, majikan tak bagi gaji. Betul tak? Majikan tak bagi gaji. Berbulan-bulan dia masuk hospital, majikan tak bagi gaji. So, sehari itu boleh tak kita gantikan gaji dia? Ingat tak? Dia sebagai pelindungan pendapatan. Pelindungan gaji dia. Boleh. Dengan cara 2,000 sebulan, kita bahagi dengan 30 hari. So, lebih kurang dalam RM65 kan. Tapi itu kalau full dia bekerja. Kita kan Sabtu Ahad cuti. So, katakanlah 2,000 bahagi 20 hari saja bekerja. So, lebih kurang RM100 sebulan. So allowance hospital, ingat allowance hospital tujuan dia untuk gantikan gaji hari dia. Ganti gaji hari dia. Mesti ada orang yang tertanya-tanya kan, kenapa kita gantikan 10 tahun gaji? Ini at least sekurang-kurangnya 10 tahun gaji. Ini cara kira yang paling mudah lah, antara cara kira paling mudah. Ada lagi cara kira income protection, income replacement yang lain.
Tapi saya ambil cara yang mudah untuk kefahaman tuan-tuan supaya kita boleh selesaikan tugasan training kita pada hari ini tentang takaful 80 sebagai satu kaedah macam mana kita nak kira. So 10 tahun gaji ni at least 10 tahun gaji. At least ini memang Bank Negara beritahu at least 10 tahun gaji gantikan pendapatan. Malangnya untuk pengetahuan tuan-tuan, sebab tu nanti saya nak tuan-tuan buat apa? Kalau macam kata dah ada kawan-kawan yang dah ambil takaful kan. Cuba semak manfaat kematian dia, manfaat lumpuh kekal dia cukup tak 10 tahun gaji. Saya masa di awal-awal industri ni, in fact sampai sekarang pun bila semak, bila check kan, uish, ramai yang tak cukup lagi dia punya protection life ni. So that's why kita kena bantu dengan cukupkan, dengan tambah dengan plan daripada Zurich Takaful term 80. Sakit kritikal 3 tahun gaji. Kerana apa? Kerana WHO beritahu lebih kurang seseorang yang mengalami sakit kritikal dia mengambil masa 3 ke 5 tahun untuk dia kembali pulih. 3 ke 5 tahun tu dia akan ambil masa dua benda lah. Satu, sama ada kalau dia menang, maka dia akan dapat terus bekerja ataupun hidup seperti biasa. So 2-3 tahun tu yang confirm dia tak akan kerja. Semasa dia terkena sakit kritikal tu, maka 3 tahun tu dia nak kena bayar tak komitmen bulanan dia, hutang dia dan sebagainya, kena bayar. So that's why kena ada pampasan sakit kritikal lebih kurang 3 tahun gaji. Yang kedua, kalau dia kalah, maksudnya sepanjang 3 tahun tu dia fight dia kalah, maksudnya dia akan meninggal dunia lah. Saya ada seorang kawan 2 tahun dia kerja CIMB. Ini memang klien saya lah. 2 tahun dia fight and then dia meninggal dunia lah. Memang synovial sarcoma dia kena lepas 2 tahun dia meninggal dunia. Jadi kebanyakan orang yang kena critical illness memang around 3 to 5 years lah, lebih kurang macam tu dia punya fight tempo untuk dia lawan. Dan allowance hospital pula untuk ganti gaji hari dia, macam saya cakap tadi lah, kalau dia kena 2 bulan, 3 bulan kena duduk hospital, so gaji hari dia tak ada. So gaji hari dia yang tak ada tu, maka digantikan dengan takaful term 80 yang ada manfaat allowance hospital. Okey, sebagai tambahan lagi, ini bukan saja tambahan, sebenarnya pada saya bagus lah untuk ditambah, untuk dimasukkan. Iaitu this customer, kalau kita tengok dia ada dia kena kita tambahkan sekali dengan manfaat kemalangan sebanyak 50,000. Supaya dengan itu kita akan boleh wujudkan, dia panggil weekly indemnity. Weekly indemnity ni apa? Katakanlah doktor, kan perasan tak kalau orang yang kena kemalangan, doktor akan bagi dia MC selama 3 bulan, 10 bulan. Ada satu saya punya kenalan tu, dekat Shah Alam tu, lepas dia accident dia kerja, budak muda ni, dia kena MC 12 bulan. Tak ada gaji. Tak ada gaji. Dia baru masuk kerja, tak ada gaji. So 12 bulan tu memang mak ayah dia lah yang jaga dia bujang. So bayangkan, so macam mana kita gantikan gaji mingguan dia dengan bagikan MC weekly indemnity ni, MC mingguan. So sebanyak mana? Gaji dia 2,000 sebulan, so kita bagi 500 minggu. So 500 minggu you kalikan dengan 4 minggu, dapatlah sebulan gaji dia 2,000. Itulah dia panggil gantian pendapatan ataupun perlindungan pendapatan. Nampak Syarat nampak 7. Kita tambah dengan khairat pula. Kita tambah jugalah dengan khairat. Khairat kita bagi RM7,000 lah. Okay. So ini adalah perlindungan pendapatan dia. Okay. So berapa pula kiraan dia? Yang inilah yang saya nak minta kalian buka Excel takaful term 80 ni kan. Cuba saya mak email, saya ada send. Okay, now cara nak tengok ke sini. Okay, bila anda buka takaful term 80 tu, dia akan keluar macam ni lah. Okay, dia ada 2, takaful term 80, takaful term 80 public sector. So kita pilih yang atas ni. Public sector ni kalau orang tu nak guna potongan borang angkasa lah. Itu kalau kerja kerajaan lah. Kalau kerja kerajaan dia akan ada tambahan 2%. Okey, pertama sekali kita masukkan usia person covered. Nampak ni? Kalau nak masukkan nama dia pun boleh, tak apa. Adli katalah, nama dia Adli Okey, tidak ada kena-mena dengan yang hidup atau yang mati Okey, so kita masukkan usia dia 30 tahun, nampak? Male atau female, pilihlah. Kalau female, perempuan lah. Okey, occupational class ni, occupational class ni adalah kelas pekerjaan dia. Kelas pekerjaan 1 adalah orang yang kerja admin. Kelas pekerjaan 2 adalah orang yang kerja macam semi admin, orang yang berniaga, orang yang macam tugasan dia ada sedikit lah yang berkaitan, tugasan dia adalah yang sedikit yang berkaitan dengan kena travel sikit kan. Kalau macam kita konsultan takaful 2 okey. Kalau 3 ni dia pemandu Grab Keempat ni lebih dahsyat lagi lah. Contohnya macam pemandu lori dan sebagainya. So kita letaklah katakanlah pekerjaan dia 2 ini contribution mode. Annually ni tahunan, semi annual dia bayar secara 6 bulan, quarterly ni 3 bulan, monthly ni bayar bulanan.
Katakanlah kita ambil dia, untuk pengetahuan, kalau bayar annually lebih murah daripada bayar monthly. Untuk takaful term 80, kita tekan monthly. Okey, participant pembayar. Katakanlah yang nak bayar ni adalah dia sendiri lah. Dia membayar untuk diri dia. Boleh ke orang lain bayarkan? Boleh. Contohnya isteri dia nak bayarkan untuk dia. Boleh, tak ada masalah Ataupun dia ambilkan untuk isteri dia, boleh Jadi kena berbeza dua ni. So ni 30 male. Alright. Okey. Selesai. Okey. Nampak tak? Okey. Basic plan, initial sum covered. Apa itu initial sum covered? Initial sum covered ni lah yang kita panggil sebagai ni. Pampasan meninggal dunia, lumpuh kekal. Inilah initial sum covered. Jadi lepas-lepas ni, kalau kita sebut dalam training ke, kita sebut basic ataupun sum covered kan, dah boleh faham lah. Jangan risau, masa mula saya dengar pun macam blur. Kan? So itu bermaksud adalah meninggal dunia, lumpuh kekal. So kita letak sini 240,000. Berapa tadi kita kira? 240,000. Betul? Okey. 240,000. Okey, nice. Next. Ni takaful term ni, kelebihan dia ada terms. Terms ni yang kita nak pilih lah. Terms ni maksud dia apa? Tempoh. Berapa lama nak dilindungi this client. Itu maksud takaful terms lah. Jadi kebaikannya takaful term ni, contoh kalau orang tu dia memang fokuskan kepada dia nak settlekan hutang. Sebab tu saya cakap tadi, salah satu perkara debt cancellation. Nak settlekan hutang kereta dia ke, kan? Dia takut kalau dia meninggal dunia, hutang kereta dia tu ada lagi, kan? So orang yang debt cancellation, kita tengoklah berapa tempoh hutang dia. Katalah dia hutang dia 9 tahun. So kita boleh buat 9 tahun. Serendah 9 tahun. Dia serendah 5 tahun So kalau hutang kereta 9 tahun. Jadi ini the beauty of takaful term. Lagi pendek tempoh lagi murah lah. Tetapi nasihat saya 20 tahun lah kita buat. At least 20 tahun ke atas. Kerana apa? Kerana kita punya commission akan bergantung kepada berapa panjang tempoh yang kita ambil. Okey, boleh faham So, dalam income protection punya idea, berapa tempoh kita nak lindungi si Adli ni? Kita bagi nama dia Adli tak letak nama. Adli. Okey, sampai bila? Sampai Adli ni at least berusia 60 tahun. Sebab apa? 60 tahun ni usia seseorang tamat bekerja. Betul tak? At least 60 tahun lah. At least 60 tahun. Concern kita sebab inilah tempoh paling kritikal. Sebab sepanjang sampai 60 tahun ni, dia punya anak, kan, memang bergantung dekat dia. Betul tak? Dan dia adalah pencari nafkah utama keluarga. So that's why kita akan kirakan macam mana? Usia dia kan 30 tahun kan? Ini 30 tahun kan? So, nak pergi ke 60 tahun tu berapa lama masa? Iaitu selama 30 tahun. So, kita letak sini 30 tahun. Boleh nak? Okay, 30 tahun. Alright, seterusnya. Kat sinilah. Inilah dia rider. Okay, inilah rider. Okay. Rider ni apa? Nama pun rider kan? Dia penunggang. Bila dia penunggang, dia adalah supplementary product. Supplementary pelindungan. Nampak ni, supplementary. Jadi dalam supplementary ni dia adalah tambahan kepada basic. Jadi apa tambahan yang kita tambahkan dekat dalam Adli punya ni? Dia ada ambil critical illness, 3 tahun gaji, ada allowance hospital, ada manfaat kemalangan, ada weekly indemnity, ada khairat 7,000. So kita tambahlah yang kat sini. Okay, dia ada beberapa riders kat sini yang saya suka untuk share lah. Tetapi kena ingat dia ada rider utama, ada rider yang sekadar pilihan saja. Okay, contoh yang ni, contributor waiver rider. Apa maksud contributor waiver rider? Maksudnya katakanlah ini contoh sekarang ni Adli ambil untuk diri dia. Katakanlah Adli ambil untuk isteri dia. Kalau kata Adli ambil untuk isteri dia, Adli yang terkena penyakit kritikal, maka polisi isteri dia tu free. Tak payah bayar lagi dah. Itu maksud contributor waiver rider. Bila kita tambah rider ni, maksud kita tambah duit lagi tau. Macam you tengok kat sini, sebulan RM114.26. Nampak ni? RM114.26 adalah bayaran untuk ni. Kita ambil protection RM240,000 selama 30 tahun. Tetapi kalau dia tambah lagi rider, maka harga akan tambah. Okay. So, contributor waiver rider dah jelas
Kalau kata berlaku critical illness kepada si pembayar, maka polisi ni akan jadi free. Okay, yang dalam kes ni Adli tak perlukanlah benda tu kan, sebab dia lah yang bayar untuk diri dia sendiri. Kalau macam kata dia ambil untuk isteri dia dan ataupun untuk anak dia, concern dia adalah kalau berlaku apa bukan dia, protection anak ataupun protection isteri boleh terus berjalan tanpa perlu bayar, maka dia bolehlah select rider ni. Nak select dekat sini dekat sini nampak ni kotak-kotak ni. Okay, waiver of contribution on critical illness rider. Ini kalau macam kata dia kena critical illness, dia sendiri. Adli ni sendiri kena critical illness, maka polisi ni akan jadi free. Itu maksud waiver of contribution on critical illness rider. Tapi biasanya pun kita tak ambil lah. Kita kena ambil rider yang utama dulu. Tapi kalau you all nak tambahkan, terpulang lah. Tak ada masalah. Ini kita design sendiri. Sebab tu saya cakap, yang ini customize punya class. Customize takaf full term. Kalau you nak packaging yang macam yang kita dah siapkan lah sebelum ni. Yang 9 dalam 1, 6 dalam 1. Okay, now. Critical illness plus rider. Okay. Kalau you perasan, critical illness ni ada dua jenis. Critical illness plus rider, critical illness super rider. Okay. Dua-dua ni adalah polisi yang akan memberikan duit sedebuk kepada klien semasa berlaku penyakit kritikal. Tapi apa beza dia? Kalau yang plus rider ni, katakanlah kita letak 72,000. Kan, ingat tak tadi, Adli punya 3 tahun gaji berapa? Untuk critical illness? Ni, nampak? 3 tahun gaji 72,000. So, kita letak sini 72,000. 72,000. Gini. Okey, berapa Adli kena tambah? Lebih kurang RM23. Nampak? Dah jadi harga lain dah. 137.59. Tadi 114 kan? Tambah 23 jadi 137.59. Senang kan nak faham? You tambah rider lagi, you akan dapat besar lagi. Okey, apa kalau macam critical illness plus rider yang kita pilih, apa akan jadi kepada polisi customer? Katakanlah Adli ni semasa dia hidup, umur dia 30 sekarang, umur 40 dia kena penyakit kritikal. So, dia akan dapat sedebuk duit 72,000 ni. Gantian pendapatan dia selama 3 tahun. Kemudian lepas 5 tahun itu dia meninggal dunia. Berapakah yang dia akan dapat berapakah ahli keluarga dia akan dapat bila dia meninggal dunia? Kalau kita pilih plus rider, dia akan tolak. Ingat plus rider walaupun perkataan dia plus. Tapi dia adalah tolak. Jadi 240,000 tolak 72,000. Maksudnya semasa dia meninggal dunia nanti, dia akan dapat baki daripada basic ni. 72,000 dah claim semasa hidup, semasa sakit kritikal, dia akan dapat baki iaitu 168,000. Tak dapatlah full 240,000 ni. Boleh faham Tetapi kalau macam kata dia ambil super rider ni. Super rider tekan 72,000. Nampak? So bila claim 72,000 ni, bila meninggal dunia masih ada 240,000. Itulah beza dia. Dan jikalau dia tak claim critical illness, dia tak pernah kena critical illness pun, bila dia meninggal dunia atau lumpuh kekal tu, 240,000 akan campur 72,000. Itulah maksud dia. Cuma bila critical illness super rider, harga lagi mahal. Nampak ni, RM51. Jadi 114 basic campur RM51 dapat 165.32. Itulah beza di antara plus rider dengan super rider. So biasa kita akan ambil apa? Kita akan ambil plus rider lah. Okay. Tapi terpulang macam saya cakap lah, bila you dah faham produk ni, you boleh customize diri sendiri. Sebab apa? Sebab kita nak lebih protection yang murah lah. Macam tu lah. Okay, now. Apa lagi next? Okay, allowance hospital. Allowance hospital ni dekat sini. Hospital benefit rider. Kita tekan sini. Hospital benefit rider berapa banyak tadi? Kita dah kira. Lebih kurang RM100. Betul tak? RM100. Oh, tadi kita kira berapa gaji hari. Okay, RM100. RM100. Dia dalam 65 ke RM100 lah. Tadi kita kira kan 2,000 bahagi 30 ataupun 2,000 bahagi 10. Tak apa, kita cuba try 100. Boleh dapat tak? 100. Okay, boleh. So kita masukkanlah RM100. So kalau Adli masuk ke hospital selama sebulan, mendapatkan rawatan, tak kisah tak kisah, hospital kerajaan ataupun hospital swasta, sehari dapat allowance hospital. Faham allowance hospital. Faham kan betul-betul? Allowance hospital. Alright, okay. Now, kemudian apa lagi kita tambah? Kita tambah manfaat kemalangan. Okay, manfaat kemalangan ni dekat sini, ADD ni. Accidental death and dismemberment. Kita tekan sini, kita letak 50,000. Okay. Apa dia akan jadi? Apa akan jadi? Kalau dia letak accidental death and dismemberment ni, maka kalau dia meninggal dunia disebabkan oleh kemalangan, ataupun lumpuh kekal akibat kemalangan, 240,000 campur 50,000.
Itu kalau meninggal dunia atau lumpuh kekal akibat kemalangan. Tapi kalau kata dia putus anggota badan akibat kemalangan, dismemberment ni maksud dia keputusan. Ingat tak saya ada share dekat dalam yang product training tu, PDF product training. Dismemberment ni maksudnya putus anggota, putus jari ke putus tangan kan. Dia ada percentage within 50,000 ni yang akan bantu akan bagi duit kepada klien. Tu dia. Boleh faham kemudian kita bagi juga weekly indemnity. Weekly indemnity ni senang je, tick je sini. Weekly indemnity 50,000 tapi percentage dia by 1% daripada 50,000 ni, so lebih kurang RM500 diberikan kepada customer setiap minggu sepanjang dia MC mingguan akibat kemalangan. Kalau doktor kata 2 bulan, maka setiap minggu tu 500 kali 2 bulan 500 kali 8 minggu. So dapatlah gaji dia 4,000 yang 2 bulan yang dia tak kerja tu. Macam tu. Dan last kali khairat 7,000. Khairat 7,000 ni you tekan sini, khusus protection ni. Dapat 7,000 tambahan. Ni sebab khairat lah. Khairat ni akan settlekan perkara yang berkaitan khairat ni perkara yang berkaitan dengan badal haji, wakaf, korban. Dan khairat ni macam saya cerita, 2,000 yang pertama daripada 7,000 ni, 2,000 yang pertama kita boleh claim within 24 hours untuk settlekan pengurusan jenazah arwah. Balance 5,000 tu maka kita akan buat sebagai badal haji, wakaf dan korban. Okey, berapakah caruman yang si Adli kena bayar? Nampak ni, 199.48. Inilah total yang Adli kena bayar. Nampak tak? So RM 199.48. Macam ni kita nak tahu yang ideal ataupun tak dengan dia punya gaji. Satu, protection dia mesti tepat lah, kena dengan dia punya pengiraan perlindungan pendapatan. Satu lagi, at least bawah daripada ataupun lebih kurang 10% gaji dia. Gaji dia berapa? 2,000 sebulan. So 2,000 sebulan gaji kan. So 199.8 ni adalah bawah atau bersamaan dengan 10% gaji dia. So ini ideal. Kiraan ni ideal. So ini sangat ideal. Nampak tak? Macam tu. Yang ni saya sentuh dalam modul PKS kata apa? Portfolio kewangan sihat. Nanti portfolio kewangan sihat ataupun kewangan sejahtera berkaitan dengan berapakah percentage yang sepatutnya seorang tu peruntukkan untuk takaful dia. So ini sangat ideal. Okay, now ingat tak ada satu lagi manfaat yang kita boleh bagi dekat dia dekat dalam takaful ni? Cash value pelaburan. Okay, cash value pelaburan ni ingat dia tak dijamin. Tak dijamin, bergantung ekonomi semasa. Alright. So cash value pelaburan. Okay, now macam ni kita nak tahu. So you all pergi sini, you all tekan. Kan dekat dalam quotation yang kita buat 9 dalam 1, 6 dalam 1 tu semua dah tulis kan berapa cash value kan. Kat mana nilai itu dapat? You show illustration. Dia akan bergerak-bergerak macam ni lah. Okay. So kita tunggu dia calculator ni siap. Okay. Jangan keluar macam ni. Okay, now macam ni kita nak tengok clear pasal. Okay, you kena faham pasal ni. Saya share sikit lah pasal ni. Macam mana kiraan sesuatu. Ada yang bahasa Melayu tak? Bahasa Melayu. Bahasa Melayu nanti yang kurang faham bahasa Inggeris boleh. Okay, ni. Apakah nama cash value yang sebetulnya? Nama cash value yang sebetulnya adalah APP. Nampak ni? Akaun pelaburan peserta. So akaun pelaburan peserta ni, nilai APP yang dia akan dapat nanti mungkin berbeza bergantung pada pulangan pelaburan yang dialami oleh dana, dan ia tidak dijamin. Jangan you pandai-pandai. Yang dijamin dekat dalam takaful ni adalah ni protection. Ni protection yang kita duk sebut tadi ni, yang kita isi ni, termasuklah rider tu, itu confirm dapat. Tapi yang berkaitan pelaburan cash value tidak dijamin. Yang itulah yang saya sebutkan juga dekat dalam product training tu kan. So dia ada senario 1 dengan senario 2. Apa dia senario 1 dengan senario 2? Senario 1 ni adalah kadar keuntungan lebih kurang 2% saja. Maksudnya taklah menarik sangat, betul? 2% ni macam standard kat bank-bank lah. Money market punya kata apa? Punya anggaran pulangan, fixed deposit pun lebih besar lagi. Yang satu lagi ni 5%. Maksudnya senario 1 ni senario yang macam rendah lah.
Senario 2 ni agak okey sikit lah kan. In fact, kredit SP, kredit SP dengan ASB pun lebih kurang ni lah. 5 ke, tapi ni dia letak 5% lah. Selepas cukai dia jadi 1.84% ataupun 4.6%. Ni anggaran. Ingat bila cerita pasal cash value, bila cerita pasal akaun pelaburan peserta, ianya adalah anggaran. Anggaran saja. So kita nak tengok kat mana? You all cari ni manfaat yang tidak dijamin. Kena ingat apa itu manfaat yang tak dijamin? Manfaat yang tak dijamin adalah cash value ataupun APP. Jadi berapa anggaran APP dan bila klien akan dapat APP ni? Dua keadaan. Satu, semasa klien dia tamat tempoh. Bila tamat tempoh untuk si Adli ni yang kita dah buat, usia dia 60 tahun, maka polisi dia akan tamat. Itu yang pertama. Masa time itulah dia akan dapat. Yang kedua, semasa dia surrender. Katakanlah dia tak nak sambung lagi dah dia punya takaful ni, dia nak surrender dah, nak berhentilah kan. So nak berhenti tu, maka masa time berhenti tu ada pulangan tunai yang dipulangkan balik lah. Ada akaun pelaburan peserta yang dipulangkan balik. Okey, macam mana kita nak tahu jumlah tu? Sini nampak ni. Nampak? Ni tahun ketiga. Okey, kena ingat yang dekat sini tahun ni tahun sijil, yang ni umur si Adli ni. Jumlah jadual A ni adalah usia sijil, yang ni adalah usia peserta. Jangan keliru. So kita turun bawah. Okey, usia sijil 30 tahun, usia Adli 60 tahun. Kemudian tengok jadual yang P dengan Q. Jadual P dengan Q ni nampak ni, senario 1, senario 2. Inilah pulangan. Jadi anggaran cash value pada tahun akhir, kan saya cakap tadi, dua keadaan. Masa tahun akhir dengan masa tahun dia surrender. So anggaran dia adalah antara RM37,801 sehingga RM64,946. Ni anggaran yang tak dijamin nilai tunai terkumpul ataupun akaun pelaburan peserta. So klien biasanya kita tunjukkanlah senario 2 ni, 64,946. Okey, katakanlah dia meninggal dunia pada tahun ke usia dia 60 ni. Kan? Dalam keadaan polisi dia masih lagi berjalan. So adakah dia akan dapat juga APP ni? Jawapannya dia akan dapat. So tadi meninggal dunia berapa? 240,000 kan. Kita hibahkan kepada keluarga dia. Dia akan tambah dengan 64,000 ni tambah kalau kata senario 2 jadilah 311,000. Nampak tak? This is the beauty of takaful term ni lah. Alright. Dia ada juga cash value. Okay, faham tak kat setakat ni? Kalau macam kata you all nak hantar customer, kita panggil quotation yang rasmi, you all naik atas. Okay, sorry. Pergi dekat sini yang English punya. Save as PDF. You save as PDF. Katakanlah tak ada desktop lah Okey, katakanlah takaful Adli. Contoh takaful Adli. Save. So nanti dia akan pergi dekat Okey, so dia akan keluar macam ni lah. Saya tak keluar lagi. Tak keluar ni keluar pun. Tadi tak tahu masalah. Okey, nampak? Ni dah kita akan bagi pada customer. Okey, now ada satu persoalan juga. Berapakah pulangan-pulangan sebelum ni kan yang berkaitan dengan cash value ni? Kita tengok dekat bawah ni, nanti customer boleh tengok. Ni dia. Nampak? 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Ni pulangan-pulangan sebelum ni. 5.28, 5.8, 5.65, 5.65, 4.63. Okey, boleh. Okey, so itulah cara untuk buat customize punya plan untuk takaful term 80 kan. So saya harap tuan-tuan dapat fahaminya dan juga dapat amalkan lah. Ini saya panggil training produk dalam bisnes ni. Okey, dalam bisnes, mana-mana bisnes pun you kena faham produk. Betul tak?
You kena faham produk. Ini saya belajar dengan Pok Nick. Pok Nick ni internet marketers yang agak power lah dekat Malaysia ni. You all bagus kat kalau you all boleh masuk training dia kan. Dia bagi training free je. You kena faham produk. Faham produk. Kemudian faham pelanggan. Pelanggan mana yang perlukan produk ni? Pelanggan mana yang perlukan produk ni? Okey, untuk pengetahuan you, kalau tengok tadi saya tunjukkan umur 30 kan. Sebab itu adalah standard orang yang bekerja lah kan. Faham pelanggan. Kemudian faham cara nak present atau sampaikan message kepada pelanggan. Ni. Macam mana nak tarik minat dia untuk dengar you sampaikan message ni melalui appointment kan. Jadi you present this product kepada dia mengikut penyelesaian masalah yang dia perlukan. Tunjukkan kenapa dia kena ada plan takaful, IP ni, income protection, dan solusi. Banyak sangatlah perkara berkaitan dengan kenapa kena ada plan takaful ni. Just you kena masuk lagi kelas yang lain, belajar dan sebagainya. InsyaAllah memang kita akan tunjukkan lah. Memang banyak lah. Alhamdulillah lah. Bila kita dah cerita pasal income protection ni, banyak yang mula sedar sekarang ni. Okay, so itu saja daripada saya. Terima kasih atas perhatian anda sepanjang training ni berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.